Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Bagi memberkati perjalanan bicara persada ke-59 di bawah tajuk COVID-19, selamatkah kita? Ayuh sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Hadirin sekalian, pagi ini pasti mendebarkan kita semua kerana tajuk bicara persada yang diketengahkan adalah sebuah tajuk yang sangat diberi perhatian di seluruh dunia. Wabak novel coronavirus atau dikenali COVID-19. Wabak ini telah mula dikesan pada sekitar Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China dengan catatan kematian pertama pada 9 Januari 2020 yang melibatkan seorang lelaki berusia 61 tahun. Kini seperti tertera di layar pada dashboard COVID-19 di laman Sesawang Pertubuhan Kesihatan Sedunia, jelas memaparkan peningkatan angka kematian iaitu sejumlah 2,129 kematian sehingga pagi ini dengan 27 negara terjejas dalam menghadapi wabak COVID-19 termasuklah negara kita, dan pada 30 Januari wabak ini juga telah diisytiharkan sebagai darurat kesihatan awam keprihatinan antarabangsa oleh WHO. Apa kata warga UKM semua, pentas ini nampaknya telah cukup bersedia untuk mengupas permasalahan dan realiti sebenar terhadap apa yang berlaku di dunia kini. UKM pada pagi ini membawakan 4 barisan panelis yang terdiri daripada panelis pertama kita. Apa kata kita berikan tepukan buat Dr. Rohani Jahiz. Terima kasih Doktor, bersama dengan kami di UKM yang merupakan Ketua Sektor Bahagian Kawalan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Universiti turut mengalukan panelis yang bersama dalam bicara persada pagi ini yang merupakan Ketua Unit Virologi dan juga merupakan Molecular Virologist Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia. Berikan tepukan buat Dr. Ravindran Tayan. Terima kasih Dr. Ravindran bersama dengan kami. Turut bersama kita tepukan buat Dr. Patrick Ramesh K. Periasami, merupakan Ketua Unit Penyakit Berjangkit dan Pakar Runding Perubatan dan Penyakit Berjangkit daripada hospital kita, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Dr. Patrick. Serta turut dialukan suara anak muda, suara daripada Kesatuan Mahasiswa UKM. Sega orangnya yang dipertua iaitu Saudara Muhammad Akmal Hakim Adnan. Saudara Akmal. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan moderator kita bagi bicara persada yang ke-59 yang ditaja oleh UKM Pakar Runding. Terima kasih kepada UKM Pakar Runding. Apa kata dipersilakan moderator kita Dr. Muhammad Azman Abbas yang juga merupakan Ketua Pusat Kesihatan UKM untuk meneruskan bicara persada dan kupasan di bawah tajuk COVID-19, selamatkah kita? Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu-tetamu, our professors, para akademik, pegawai-pegawai kanan universiti, wakil-wakil daripada universiti awam yang lain, daripada UPSI, UiTM, UPM, serta warga kampus yang saya hormati sekalian. Saya berasa berbesar hati kerana terdapat ramai hadirin hadirat sekalian pada hari ini yang memang bagi saya sangat tertarik melihat tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Bicara persada ke-59 pada hari ini akan membawa tajuk COVID-19, selamatkah kita? Ingin saya jelaskan di sini, bicara persada adalah merupakan satu platform di mana kita mengumpulkan tokoh-tokoh dan juga pakar-pakar di dalam platform
bicara persada ini untuk kita bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan komuniti yang berkepentingan, yang penting untuk dibincangkan untuk di dalam negara kita. Okey, saya akan memulakan dengan panel kita yang pertama, tapi sebelum tu ingin saya menerangkan di sini bahawa secara koinsidensnya semua panel-panel kita pada hari ini adalah merupakan alumni UKM dan merupakan leaders dan juga pakar di dalam bidang masing-masing di institusi yang berlainan. Okey, saya just nak menambah sedikit. Di kiri saya, Dr. Rohani adalah merupakan graduan Fakulti Perubatan pada tahun 1990 dan beliau juga merupakan graduan Sarjana Kesihatan Awam yang merupakan kelaikan kepakaran, okey, daripada UKM juga dan sekarang bertugas di Kementerian Kesihatan. Dr. Rajendran merupakan pakar virologi selama 27 tahun di dalam bidang virologi, merupakan alumni UKM juga dan merupakan pengarah WHO Laboratory untuk polio virus, untuk polio dan juga influenza. So dia merupakan satu tokoh di dalam bidang virologi, okey, dan sekarang berada di IMR iaitu Institut Pendidikan Terkemuka di negara kita. Okey, Dr. Patrick pula adalah merupakan pakar perunding penyakit berjangkit yang sememangnya dikenali di HCTM. Okey, kita pernah work together, Dr. Patrick, di ICU last time. Okey, dan Dr. Patrick merupakan graduan Fakulti Perubatan untuk kelaikan kepakaran dan merupakan pemegang fellowship penyakit berjangkit dari Sydney, Australia. Okey, untuk saudara Akmal merupakan yang dipertua fakulti, yang diperketua majlis mahasiswa dan merupakan mahasiswa dalam bidang undang-undang. Okey, alright. Jadi kita mulakan dengan Dr. Rohani dulu. Okey, sebab saya rasa banyak sangat perbincangan yang berkaitan dengan COVID-19 yang disuarakan. Okey, memandangkan doktor merupakan pakar dalam bidang kesihatan awam. Okey, boleh tak doktor menerangkan secara ringkas kronologi jangkitan COVID-19 ini yang bermula, yang dikenali sebagai, pada mulanya dikenali sebagai wabak Wuhan, ya, dan kemudian novel virus nCoV-19, ya, sebab tidak dinamakan lagi pada ketika itu dan sekarang dah ada nama. Okey, mungkin doktor boleh ceritakan kronologi dan bagaimana secara pada kronologi tersebut, bagaimana keadaan statistik terkini jangkitan COVID-19 ini. Sebab saya difahamkan semalam adalah merupakan kematian pertama di South Korea. Okey, dan pada minggu lepas saja statistik telah meningkat dengan banyaknya. Okey, boleh doktor jelaskan dengan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Tuan Dr. Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian dan juga barisan panel. Okay, sebenarnya COVID-19 sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pengacara majlis kita tadi, telah mula berlaku di negara China sejak Disember 2019. Dan pada masa itu memang tidak dikenali lagi apakah nama virus tersebut, sehinggalah pada 9 Januari telah disahkan bahawa dia adalah satu sejenis virus baru jenis beta coronavirus. Dia adik-beradik dengan MERS-CoV dan juga dengan satu lagi SARS yang pernah berlaku tahun 2003. MERS-CoV sejak tahun 2012. Tetapi dia berbeza, dia adalah satu jenis yang baru. Dan kalau dilihat kepada sejarah di mana ia bermula, dikatakan bahawa dia bermula di daerah Wuhan. Di bandar Wuhan di daerah Hubei, dan dia melibatkan sebuah pasar. Di pasar itu dijual berbagai-bagai jenis exotic animal, haiwan yang eksotik yang jarang orang makan. Jadi dipercayai bahawa sumbernya adalah di haiwan tersebut, di dalam kalangan haiwan tersebut, di mana haiwan ini
apabila mereka diletakkan pada satu tempat yang sama, virus ini boleh orang kata transfer, melompat, menular kepada haiwan lain, dan di situ akan berlaku mutasi dan memudahkan dia untuk merebak kepada manusia lain. Jadi kalau kita melihat kepada statistik kejadian coronavirus infection pada mula-mulanya novel coronavirus 2019 dipanggil nCoV 2019, sehinggalah ditukar namanya kepada coronavirus disease, iaitu COVID-19. Lepas kan? Okay. So sekarang kita panggil dia COVID-19 bagi mengelakkan orang mengaitkan jangkitan ini dengan Wuhan. Dan melihat kepada epidemiologi penyakit ini, sebenarnya 83% daripada kes-kes yang berlaku di dunia ini melibatkan 3 buah provinsi ataupun wilayah yang utama di China, iaitu Hubei, tempat yang mana wabak ini bermula, kemudian Zhejiang dan Jiangsu. Dan kadar kematian di kawasan tersebut dalam lebih kurang 2.3%, 2.3 ke 25%, sebab dia akan berubah-ubah mengikut statistik bilangan kes setiap hari. Dan kadar kematian di seluruh dunia hanya sedikit, kurang daripada 0.5%. Jadi kita lihat sebenarnya di negara China saja yang kadarnya meningkat, dan mengikut rakan-rakan kita di negara China, punca kematian mereka kebanyakannya lambat mendapatkan rawatan, dan mereka dah habis resources, sebab terlampau banyak kes diorang kat sana, sebab itu yang kadar kematian dia tinggi berbanding dengan tempat-tempat lain. Di negara kita, kita ada 22 orang kes, di mana kesemuanya ini telah dirawat di berbagai hospital isolasi yang dihaskan untuk isolasi kes-kes ini di seluruh negara. Dan daripada jumlah 22 orang ni, 17 kita dah discharge, sihat. Dan hanya 5 saja masih dalam ward, dan ke-5 ni juga stabil. Jadi di dalam negara kita tidak ada kematian. Dan kes yang terakhir kita laporkan ialah pada Sabtu lepas. Jadi alhamdulillah dah seminggu dah, insya-Allah kita doa ramai-ramai supaya tak ada kes. Harap-harap gitulah. Okey. So daripada kes-kes kita ini, kita juga mengesan kontak mereka, orang yang secara langsung ada hubungan dengan kes-kes ini, dan juga kes-kes ataupun mereka yang sampai dari negara China kita saring untuk memastikan mereka sihat sebelum mereka masuk dalam negara kita. So roughly dalam 1,100 orang telah kita saring, dan yang kita dapat positif itulah yang kita masukkan dalam ward untuk rawatan, manakala yang lain-lain adalah negatif setakat ini. Terima kasih Doktor. Mungkin kita boleh beralih kepada Dr. Rajendran. Okey, memandangkan ramai yang ingin tahu mengenai virus tersebut. Jadi pada hari ini kita memang dapat peluang bercakap secara langsung dengan pakar virus ni. Okey, alright. Boleh tak doktor terangkan, sebab seperti yang kita sedia maklum, virus ni dia mempunyai persamaan yang sangat tinggi dengan virus MERS-CoV dan juga SARS, ya. Even sampai suatu tahap dia mungkin akan dikenali sebagai SARS-2, ya. Okey, bagaimanakah virus ini first di-identified, dan apakah features unik virus ni yang menyebabkan dia boleh menyebabkan terus pneumonia? Dalam masa yang sama, ramai juga ingin tahu berapa lama virus ni boleh hidup di permukaan meja, di railing airport dan sebagainya, ya. Okey, mungkin doktor boleh sebab sebagai pengkaji terus virus tersebut, mungkin doktor boleh terangkan lagi dengan lebih detail. Terima kasih. Terima kasih Dr. Azman. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azman dan UKM sebab sudi menjemput saya. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua panelis, all the professors, dato-dato and all para hari ini student semua, ya. Basically apa yang nak cerita sikit, basically sedikit introduction of the virus lah. Basically coronavirus ni tergolong dalam family Coronaviridae lah.
kalau kita ikutkan coronavirus, biasanya kebanyakan coronavirus berasalnya daripada haiwan, golongan haiwan mamalia dengan burung. Biasanya lah dalam coronavirus ini ada juga macam what we classify general 4 general utama, alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma dengan delta lah. So basically ada, tapi yang cuma menyebabkan penyakit kepada kita, kepada manusia ialah cuma daripada golongan alpha coronavirus dengan beta coronavirus. Dalam itu pun ada cuma 7 golongan coronavirus yang menunjukkan lah, basically we have macam human coronavirus 229E. These are all biasanya adalah community acquired respiratory infection lah, tak bahaya. So yang saya nak consider ialah 3 jenis coronavirus yang daripada golongan beta coronavirus yang mungkin membawa kemudaratan lah. Basically looking at apa yang disebut case fatality rate lah. So dalam 3 ini adalah SARS coronavirus. Seperti yang kita tahu, SARS coronavirus asalnya juga di China, di mana dia memang asalnya daripada haiwan mamalia, bats, kelawar. Dan di jump into civet cat lah, itu yang daripada journal lah, civet cat. And then because ada juga yang I think it's considered as delicacy di negara tu memang makan lah, basically that. So if you're not careful you get that, basically that. And cuma SARS coronavirus ini bilangan berbandingan lah, sebab ada juga soalan perbandingan SARS-CoV dengan currently this virus ini yang asalnya namanya novel coronavirus 2019, lepas tu tukar jadi COVID disease, but because looking at the genetic matching, dia hampir sama adik-beradik dengan SARS-CoV yang 2003. So sekarang dia dah bagi nama, International Taxonomy dah bagi nama SARS-CoV-2, basically dalam. So di antara dua ini perbezaan utamanya hanyalah right now looks the case fatality rate lah, kadar kematian. Kalau ikutkan 2003 dengan 2002 dengan 3 di mana kita ada SARS epidemic di few countries, all together 8,000 orang yang terjangkit, daripada 8,000 orang 775 orang yang mati lah, meninggal dunia. Tapi kalau ikutkan sekarang yang ini, basically that's about 10% for case fatality rate lah. Yang ini jumlah orang yang dijangkiti melebihi 10 kali ganda melebihi 80,000 orang, tapi kematian masih tidak teruk seperti yang SARS-CoV lah, dianggarkan dalam 2 hingga 3% saja. So basically this virus it's envelope virus lah. Biasanya envelope virus dia adalah selaput yang diguna lipid. So bila kita nak macam nak aktifkan virus mudah saja. Kalau benda ni virus tu kata risau, the best way is clean, always make sure bersih lah. Misalnya you gunakan deterjen biasa ke atau hand sanitizer is good enough, because envelope virus biasanya envelope virus dia ada lipid envelope and dia mudah nyah. And then question about how is it going to be on the surface, basically there are some papers lah, basically cara nak transmission of this disease melalui close contact lah, droplet. Droplet maksud dia bila orang bersin, you know, the droplet tu boleh reach kepada about 1 meter lebih lah. So dia bukannya macam basically because droplet size dia besar juga, dia akan jatuh juga, sebab tu kata droplet. So how long is going to last on a place, basically looking at berapa viral load orangnya, orang itu berapa banyak virus dalam badan dia, and then dia, so basically there's a paper mengatakan kalau virus dalam badannya sejuta dalam virus, bila dia cough, kemungkinan atas meja tu looking at the paper lah 24 jam boleh tahan lah, basically. Tapi katakan viral dia kurang, so tahan yang berapa lama tahan tu maybe a few hours lah. Tapi having said that, sekiranya kita menggunakan disinfectant atau bersihkan setiap kali, baguslah basically. Sebab tu kita advise macam KKM or sentiasa menjaga kebersihan. Bila you cough pun pastikan you lepas cough guna tisu basuh tangan dengan tak ada hand sanitizer, dengan air dengan sabun pun boleh, because sabun pun ada some chemical yang akan disintegrate the envelope lah, basically so tak bahayalah. Also here I would like to share something yang macam sebab apa kita nak bangga juga sebab IMR kan, basically nak cakap macam mana kita set up the assay, because kalau ikutkan pathogenesis of the virus, any disease for that matter, biasanya you ada stage yang incubation. That means you are incubation, tak ada symptom, virus dalam badan kan. Lepas tu ada juga you dah shed virus, and then you have the immune response kan. So very important kalau kita dapat detect masa dia ada masa shedding lah. So itu ujian yang akan digunakan adalah ujian yang menggunakan boleh mengesan virus lah. So which means kenapa penting ialah supaya kita boleh either menguruskan pesakit ataupun juga untuk infection control ataupun nak contact tracing. So very important that lah. Sebab tu ujian kita develop di IMR ialah
real time PCR, which is also ujian yang di recommended by WHO. So ujian ni memang boleh detect up to about 4 to 5 copy number of virus lah. So memang kita masa kita dengar bulan Januari awal pun dah tahu ada something happening dekat Hubei, China. So kita dah prepare lah. So caranya ialah kita memang ada kepakaran untuk design primers probe and kita dah already set up. So kes pertama di Malaysia pada 24 Januari ini adalah kes yang seperti kita tahu ialah contact of a confirmed case di Singapore kan. Memang kita dapat detect melalui ujian yang kita buat lah di IMAR. Lepas beberapa hari WHO memang keluarkan protokol and also to meet the international standard kan. Kita juga tukar guna WHO protokol dengan IMAR protokol untuk make sure it is also international standard lah. So lepas 4 kes pertama kita guna kaedah IMAR, kita switch to WHO protokol lah, which is matching dengan IMAR punya protokol. So basically right now memang IMAR adalah satu-satunya institut yang menjalankan ujian, tapi selepas, because we know mungkin bilangan kes akan meningkatkan, so untuk meningkatkan pengesanan, because kita masih dalam stage apa yang dinamakan sebagai containment. Maksud containment ialah bila kita detect, kita akan isolate dia. Kalau dia ada presentation, kita bawa dia ke hospital. Kalau tak, dia akan ada quarantine lah supaya contain, supaya dia tak merebak lah. Itu ialah fasa containment. So seperti yang Dr. Hani cakap ni, kita memang setakat ini 22 kes saja. Dan almost kalau sampai esok tak ada seminggu lah kita bebas lah dari kes baru lah, because kita juga ada hard macam dekat airport kita ada thermal scanner and then so basically it's all in place lah. We want to contain that lah. And then untuk menjalankan ujian pun kita dah train a few hospitals sebanyak 12 hospital di seluruh Malaysia boleh buat ujian, ini hospital kerajaan, and then kita juga encourage some private labs to do, tapi dengan syarat mereka menggunakan protokol yang sama yang seperti yang recommended by WHO lah. Basically something like that lah. Maybe an overview, tapi sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Terima kasih. Terima kasih doktor. Saya difahamkan IMR adalah merupakan institusi yang terawal yang came up with the diagnostic reagent tu. Okay, even lebih awal daripada WHO. Okay, dan ia di-recognize oleh WHO juga lah. Okay, beri tepukan kepada IMR juga. Okay. Alright, untuk Dr. Patrick okay. Dr. Patrick, ramai yang juga ingin bertanya mengenai secara klinikalnya jangkitan COVID-19 ni berbanding dengan sekiranya dulu kita ada SARS, dan juga ramai juga yang tahu tentang MERS-CoV di Timur Tengah. Okay. Bagaimana dari segi klinikalnya sebagai seorang pakar perubatan penyakit berjangkit, dari segi klinikalnya bagaimana doktor melihat kadar jangkitan antara ketiga-tiga jangkitan ni? Adakah COVID-19 ni kadar jangkitannya jauh berbeza dengan jangkitan sebelum ni, dan bagaimanakah di peringkat hospital sendiri persiapan dalam menghadapi COVID-19 ini berbanding dengan pengalaman sewaktu SARS dan H1N1 yang terlebih dahulu? Okay, thank you, Dr. Asman. Very good morning to all the professors, lecturers, medical students. So for the clinical questions, I think basically it's a virus infection. So for us as doctors, it's going to be very difficult to differentiate from other respiratory viruses. So for case definition, as you've heard before, we need that contact from mainland China for 14 days or contact with a confirmed case. But in terms of presentation, what we have seen from all the case report, you can have a mild presentation. That means you might just have a cough and running nose, and you still might have the symptoms. And so fever is one of the most important features, and from what we can see from China, it is present around 87% of the time, whereas Singapore series have shown it's up to 60-70% of the time. So that is the most important features. And then cough and shortness of breath, again, we noticed that if you come in quite late at the end of the first week, then you might have more shortness of breath, but early 2-3 days, you probably have mild or none. So we have seen cough and shortness of breath probably around 80% of the time, and some have reported around 30-50% of the time. So that's why I think the definition has changed. Initially, they wanted
fever, cough, shortness of breath and everything. But over time, we noticed some may not develop fever, may not develop cough. So then we said, whether you have fever or you don't have fever, might just have mild cough or shortness of breath, as long as you're coming back from China, 14 days, then you are under person of interest, person under investigation. So in terms of differentiation from SARS and MERS, I think, again, very hard to differentiate, except for MERS, we take history, whether you come back from the Middle East or your contact with camels and camels' milk and urine. So those type of history really helps the clinician. But otherwise, I think it's going to be just like any other respiratory infections. So I think from the POI cases also, we are picking up a bit of influenza and other respiratory virus. So just to let you know that it can present even a person under investigation. So early signs, again, they might just have cough, a bit of fever, they might be mild. But as they progress along the second week or end of first week, the symptoms might get worse. They tend to be more breathless. And for us clinicians, I think important features is we see the white cell count, cell darah putih, whether it's very normal looking, then we think about viral infection, not necessarily the COVID-19, but it could be any other viral infection. And X-ray, initial part can be normal looking, but as 1 week goes along, or if you do a CT scan early, then you will see some changes in the X-ray, specifically in the outer side of the lungs. So again, these are all non-specific. It could be any viral infection, but that's how we suspect a viral infection in the first place. So in terms of infection rate, I think one person who's infected, they tend to infect, at the moment we think 2 or 3 people during their infection period. So that's what we think it is. So compared to like measles, one person who had measles can infect 14, 15 people. So measles is definitely much infectious than compared to this COVID-19. And we find that in Hubei, Wuhan province, the infection rate is very high, as Dr. Rohani has mentioned, due to lack of supply. But outside China, it seems to be not as transmissible as other places. So, but at the moment, we think 1% can infect 2 or 3%. Okay, thank you, Doktor. Untuk Saudara Akmal ya, okay, seperti yang kita sedia maklum, sewaktu wabak ni melanda, okay, kebanyakan student pada ketika itu berada dalam keadaan berada dalam cuti semester ya, okay, dan kemudian pendaftaran dibuka untuk para mahasiswa kembali semula ke dalam kampus, dan kita pun menerima juga pelajar antarabangsa daripada banyak negara termasuklah mainland China, okay. Alright, sebagai pemimpin mahasiswa, okay, adakah Akmal merasakan semasa berada di dalam kampus selepas semester bermula, okay, dalam menjalani kehidupan seharian sebagai mahasiswa bersama mahasiswa yang lain, adakah Akmal rasa mahasiswa merasa selamat berada di dalam kampus bersama-sama dengan rakan mahasiswa yang berasal daripada negara-negara yang terkesan dengan COVID-19 ni? Silakan. Terima kasih Dr. Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua hadirin. Kalau tanya pasal kebimbangan ataupun kerisauan student tu, sebelum kita masuk mendaftar, ramai student yang bukan saja PM saya, bukannya saja tak bertanya kepada saya, malahan kepada MPP yang lain, mereka tanya, macam mana ni, kita cuti ke tak, gitu kan. Tapi saya pun ada kerisauan saya sendiri, sebab dengan tularnya video lah, tularnya data-data menunjukkan ramai yang terkesan dengan coronavirus ketika itu. Jadi sebelum cuti SEM tu, memang kita semua student ni, termasuk saya sendiri, memang sangat risau. Adakah kita akan selamat ketika kita berada di dalam kampus? Tapi selepas saya bertemu dengan TNC HEPA sendiri,
Katanya saya dimaklumkan bahawa selain screening di KLIA, student yang daripada negara-negara yang berpotensi untuk menjangkiti virus ni akan di screening di PKU sendiri. Betul. Jadi bila dengar perkara tersebut, student dia dah kembali rasa lega. Macam okeylah, mungkin dah screening ni mungkin dah okey lah, tak ada apa-apa semua kan. And saya difahamkan pun ada screening pada minggu lepas Dr. Azman yang 3 orang demam tu. Rupa-rupanya demam, bukan demam pun kan. False alarm. Jadi masa tu memang student memang risau lah. Sebelum nak mendaftar tu risau, tapi bila dah masuk ke dalam kampus dengan beberapa fakulti yang mempunyai pelajar daripada mainland China, dijalankan kelas tetapi melalui online. So student mula hilang rasa risau tu sedikit demi sedikit, dan rasanya tak ada masalah, student sekarang okey je. Itu dari saya lah. Mungkin Dr. Azman pun ada cerita setiap malam doktor yang on call tu ada yang call, oh saya nampak student daripada China dekat ATM ni, macam mana kan. Dia batuk tadi. Ya, betul. Exactly. Tu kerisauan student lah sebenarnya. Tapi saya yakin student sekarang dah rasa selamat sebab dalam UKM kita tak ada kes yang betul-betul berat lagi. Ya. Okay. Terima kasih Saudara Akmal. Okay, kita balik kepada Dr. Rohani ya. Okey. Dr. Rohani, saya rasa ramai juga para audiens yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kesiapsiagaan negara kita dalam menghadapi COVID-19 ni ya. Sebab pada satu tahap tu memang kita nampak ada sedikit konflik jugalah, sebab ramai netizen mengatakan kita tidak mengambil langkah-langkah proaktif seperti negara-negara yang lain ya. Okey. Walaupun perkara tersebut dinafikan oleh Kementerian Kesihatan sebab banyak kerja-kerja Kementerian Kesihatan ini tidak diwawarkan, jadi rakyat merasa sedikit bimbang lah ya. Okey, lebih-lebih lagi pada satu ketika WHO juga tidak mahu mengumumkan keadaan wabak sebagai public health emergencies ya. So boleh tak doktor terangkan kepada kami pada hari ini apakah kriteria yang WHO lihat untuk mereka mengumumkan public health emergencies ni, dan bagaimana certification of risk ni, risiko-risiko ni distratifiedkan. Contoh di Singapura, contoh dia Singapura jiran kita, dia meletakkan kod jingga sebagai safety code untuk keadaan wabak di sana. Tetapi kita di sini masih bertenang ya, cuma keadaan di media-media sosial tu tidak bertenang. Jadi boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Dr. Azman. Dr. Azman ada 3 soalan tu ya Dr. Azman ya. Satu mengenai WHO, fake Public Health Emergency of International Concern. Yang kedua, apakah kesiapsiagaan dan respon Kementerian Kesihatan, dan yang ketiga adalah viral okey. So saya jawab satu-satu lah ya. Panjang tu. Okey. Yang pertama, selalu dinyatakan oleh YB Menteri Kesihatan dan juga DG kita ya, dalam kita menangani COVID-19 ni, kita lebih sukar untuk menangani virus news as compared to COVID-19. Itu memang hakikatnya lah, macam Dr. Azman kata, netizen banyak komen. Okay. So kita berbalik kepada fake yang diumumkan oleh WHO ya. WHO telah bermesyuarat kali pertama untuk membincangkan status wabak COVID di China pada 22 hari bulan Januari. Dan pada masa tu dia tidak mengumumkan lagi COVID-19 sebagai fake. Fake mana Public Health Emergency of International Concern, yang mana tadi dinyatakan oleh pengacara darurat kesihatan awam yang menjadi kerunsingan antarabangsa. Macam tu bunyi tadi okay. Kita tak pernah translate. Okay. So dalam menentukan sesuatu itu fake, dia ada 4 kriteria ya. Yang pertama, public health impact. Sama ada dia serius ke tidak. Bila kita melihat kepada public health impact, kita melihat kepada mortality
kematian, morbidity, yang sakit, bilangan yang sakit, dan juga impak kepada kesihatan keseluruhannya lah, beban penyakit tersebut. Okey, yang kedua, sama ada kejadian itu boleh dijangka atau tidak. So kalau pada, okey, kita semula. Yang pertama tadi, kalau kita lihat pada 22 hari bulan bila dia mesyuarat, impak yang dilihat tu tidak besar as compared tu pada 30 hari bulan, di mana banyak lagi kes kematian dan juga kes-kes bilangan, jumlah kes pada masa itu. Dan event ini unexpected, yes, sebab ni adalah virus baru, novel virus. Okey. Yang ketiga, risk of international spread. Pada 22 Januari, bilangan negara yang terlibat dalam wabak ini adalah sedikit, dan bilangan kes pun juga tidak banyak. Berbanding dengan 30 Januari bila mereka mengadakan mesyuarat yang kedua, banyak lagi kes-kes yang dilaporkan dan banyak negara yang melaporkan kes-kes COVID. Dan yang ketiga, yang keempat, risk to travel and trade restriction. Pada kedua-dua mesyuarat tersebut, WHO tidak mensarankan sebarang travel and trade restriction. Cuma kalau kita lihat kepada 3 soalan yang atas tadi, the impact, unexpected and risk of international spread, pada mesyuarat yang kedua, ketiga-tiga soalan itu terjawab sebagai yes. Apabila dia terjawab yes, maka WHO mengumumkan dia sebagai yes. Dalam menilai sesuatu kejadian, sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kriteria tersebut dipenuhi, maka dia akan menjadi fake, menjadi public health emergency. So bagi COVID, 3 out of 4. Jadi tidak senang-wenang je lah WHO untuk mengisytiharkan darurat public health ni. Betul, sebab dia ada implikasi. Apa-apa pun bila kita umumkan, dia akan memberi implikasi kepada dunia lah. Okay. Dari banyak segi lah, ekonomi dan sebagainya. Betul. So kita pergi yang kedua pula. Okay. Bagaimanakah kesiapsiagaan dan respon Kementerian Kesihatan terhadap COVID-19? Okay, mari kita mengimbau balik kejadian wabak Nipah berlaku pada tahun 1998-1999 di negara kita. Itu adalah suatu penyakit baru juga yang muncul di negara kita, dan selepas daripada wabak tersebut, Kementerian Kesihatan banyak belajar. Dan juga banyak kesiapsiagaan yang kita telah pertingkatkan. Salah satunya, kita telah mewujudkan satu bahagian di bahagian kawalan penyakit untuk memantau penyakit-penyakit yang baru timbul. Yang kedua, kita mempertingkatkan kebolehan makmal-makmal kita, terutama IMR, dalam mendiagnosa penyakit-penyakit baru muncul, dan juga kita mewujudkan satu sistem kita panggil syndromic notification, di mana IMR memperkukuhkan lab capacity dalam mendiagnose mengesan patogen penyebab sindrom-sindrom yang teruk, yang tidak diketahui, maksudnya yang bukan biasa rutin-rutin dekat negara kita. Jadi selain daripada itu, kita juga telah meningkatkan kemampuan hospital kita dalam mengisolasi, mengasingkan kes-kes kita. Semasa SARS, kita perkukuhkan lagi banyak hospital-hospital kita yang telah kita lengkapkan dengan negative pressure room, di mana bila kita masukkan kes kat situ, dia seorang saja duduk situ dan dia dapat mengurangkan risiko virus merebak kepada orang lain. Selain itu, kita perkukuhkan latihan kepada kaki tangan kita bagaimana nak menangani kes-kes yang berpotensi menyebabkan penularan kepada kaki tangan kesihatan. Sebab kalau kita lihat SARS yang berlaku dulu kan, banyak kaki tangan kesihatan di Singapura yang terlibat dalam jangkitan, yang terkena jangkitan. Tetapi alhamdulillah kat negara kita tak ada, sebab kesiapsiagaan yang kita lakukan berikutan daripada wabak Nipah. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, tahun 2001 kita ada ancaman anthrax. Pada masa itu juga kita memperkukuhkan lagi. Ini semua adalah strategi-strategi kita. Selain daripada itu, kita tahu kalau dulu orang selalu cakap KKM selalu sembunyi-sembunyi kan. So bermula daripada Nipah, anthrax dan SARS, kita memperkukuhkan kita punya komunikasi dengan awam, supaya kita tidak dilihat sebagai bersembunyilah, transparency. Public faham lah. Public faham apa yang kita buat lah. Tapi definitely ada benda yang kita tak boleh dedahkan terus lah kan, sebab ada implikasi-implikasinya. Kita tak nak orang bimbang. Saya rasa itu walaupun banyak tadi. Terima kasih doktor. Alright.
untuk Dr. Ravindran ya, Dr. Ravindran, ramai seperti yang kita dengar sebelum ni, okay, this COVID-19 virus, dia dia berasal dari pasar binatang-binatang haiwan liar di Wuhan tu sendiri ya, okay. Kerana disebabkan oleh kebanyakan kes tu mempunyai history, mempunyai sejarah mengunjungi pasar tersebut ya. Dan pasar tersebut juga dia ada bukan saja menjual kelawar, dia menjual juga arnab, ular dan sebagainya. Okey. Namun selepas beberapa ketika ada satu pernyataan dibuat oleh Senator US lah ya. Okey. Dia mengatakan bahawa kalau kita tengok dos patients yang memang awal-awal dijangkiti oleh virus ni, mereka tak ada history pun pergi ke tempat tersebut, okey, tapi mereka berasal di Wuhan, okey. Jadi ada juga spekulasi yang mengatakan this virus sebenarnya bukan berasal daripada pasar tersebut, dia berasal daripada sebuah lab virologi yang macam juga lab dekat MR tu, okey. Tapi lab ni adalah high tech lah, dia ada biosafety level 4. Okay. Mungkin juga virus ni leak daripada Institut Virologi di Wuhan tersebut dan contaminate pasar binatang liar ni. Okay. Itu satu persoalan yang saya rasa mungkin doktor boleh bagi opinion. And second thing, this lab yang biosafety level of 4 ni, apa maksud dia biosafety level of 4 ni? Adakah kita mempunyai lab yang sama? Okay. Alright. Dan adakah this coronavirus COVID-19 juga persoalan dia, adakah virus ni mudah untuk di-engineerkan so that kita boleh ubah dia punya character and virulence factor menyebabkan dia ada pneumonia ke tak ada pneumonia ke, adakah ia mudah dijadikan sebegitu oleh ahli-ahli virologi? Silakan doktor. Terima kasih Dr. Azman. So dari sini kita tahu ada dua jenis lah. Satu kita kena deal dengan virus betul, satu lagi yang viral news lah basically. So of course saya pun pernah dengar ada orang hantar message kat saya mengatakan is it from the Wuhan biosafety level 4. So basically kita perlukan lebih banyak bukti lah. Memang basically informasi yang kita boleh dapat daripada internet lah. Basically what we call sharing platform, macam mana IMR dapat detect menggunakan what we call that, kita design our premise probe, basically the genomic information from what we call GSIDE lah. GSIDE is macam sharing protocol, macam gene bank lah. Kalau you nak duit you kena pergi Maybank kan, kalau you nak information genetik boleh pergi ke gene bank or GSIDE. Tugas GSIDE ialah kita dapatkan maklumat genetik dan kita boleh buat macam sintetik lah. Sama ada saintis yang bijak yang boleh dapatkan virus yang macam seakan-akan tu, it leaves a lot of things lah, bukan mudah, tapi bukan saya tak boleh buat, you know, a lot of information is coming there, tapi cuma nak katakan yang virus yang currently yang now we say is COVID disease or SARS-CoV ni sama ada genetically engineered tu, I couldn't see lah. For me sebagai virologist, I don't see that point yet because dia mempunyai sifat-sifat seperti daripada haiwan. Basically kenapa sebut ialah bila saintis of course bila dapat virus ini dia akan buat sequencing kan. They know already virus ini memang lompat daripada haiwan, which means what they know by the genomic sequencing asalnya daripada kelawar. Lepas tu dia ada juga genomic information of snake lah. Tapi itulah basically, which means dia melompat kepada kelawar, kepada snake and then maybe lompat kepada manusia lah. Basically this originally from animal lah. Zoonotic lah. So which means basically that sama ada orang boleh buat macam itu, it takes a brilliant person, tapi not to say we don't see that in this current way lah. Tapi in future boleh ke, we don't know with a lot of technology coming whether it's possible or not. But setakat ini saya tak nampak lah. My own personal opinion, saya rasa belum lagi lah. I don't see that lah. And sama ada BSL-3 facility kan Wuhan. Macam mana kita classify BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4 ni adalah ikut paras of risk group kita buat bekerja lah. Sebenarnya BSL-3, BSL-1, 2, 3, 4 ni relate to risk group 1, 2, 3, 4 lah. Kalau kita kata BSL-1 memang
lab yang tak payah macam kaedah-kaedah yang canggih di mana kita boleh work on a bench cukuplah. Dia memang deal dengan bakteria ke apa-apa yang tidak mudaratkan kepada kita. Itu ialah BSL-1 macam Lactobacillus memang dia kan adalah, so which is all consider risk group 1. Kita boleh bekerja dekat BSL-1 lah, tak payah kerja dekat biosafety cabinet lah. When you go to BSL-2 ni, organism dia lebih risiko tinggi tapi dia tidak mudaratkan kepada kita sebab sama ada dah ada vaksin. Macam influenza kita kategorikan sebagai BSL risk group 2, di mana risk group 2 ni kita boleh bekerja dalam BSL 2. So basically kalau risk group 2 boleh bekerja di makmal BSL 2, di mana kita boleh buat kerja di dalam biosafety cabinet lah, tidak boleh bekerja atas bench. Kena guna biosafety cabinet, tapi risiko kepada manusia ataupun community tak ada because kita ada ubat, kita ada vaksin lah. So we go to BSL 3 sekarang. BSL-3 ialah organism yang currently boleh memudaratkan kepada individu. Macam saya seorang tapi tidak ada risiko kepada community. Itu ialah kita klasifikasi sebagai risk group 3. So this coronavirus yang baru ini, nCoV or SARS-CoV ini dikategorikan sebagai risk group 3 lah setakat ini ya. So which ones, why they classify is because either tak ada vaksin dan dia punya impact kepada kesihatan awam tu tak sehebat. Which means kalau Ebola, contohnya kita ambil Ebola biasanya kadar kematian sehingga 60 to 70%. Dalam 10 orang yang dapat infeksi, 7 orang boleh mati. Basically that's why. Because of the impact itu kita akan classify even WHO risk group kelas 4, di mana anda hanya boleh bekerja, saya hanya boleh bekerja dalam makmal yang ada BSL 4. So beza di antara ini adalah sistem pernafasan, sistem bila macam mana kita bekerja, di mana kalau you bekerja di BSL 2 tak payah pakai basically that kind of thing. Because, tapi kalau bekerja di BSL 3, you kena pakai respirator. Alright. Tapi the udara yang you breathe in masih daripada luar. You kalau masuk, then you will be filtered dekat your respirator kan. Tapi BSL 4, you cannot even breathe luar, udara dekat luar. Memang dia ada sistem yang ada sistem pengudaran daripada atas, you akan pasang kepada, macam work in a balloon, macam you astronaut, dia akan pasang kat sini and then you breathe in that air ni, because risiko tinggi lah. So Wuhan BSL 4 ni memang is considered that. Tapi why people work on BSL-4? Basically kita nak, kalau develop any vaccine, we have to do the animal study kan. So animal study tu memang mengambil risiko tinggi. Sebab tu you kena kerja dekat BSL-4 lah. Alright. Di Malaysia, buat masa ni kita tak ada lagi BSL-4. Sebab apa? Bukan sebab tak nak. Because the thing is that untuk maintain dia mahal gila. Dia it's very expensive. Whether do we need or not? Kena tengok balik. Do we need a BSL-4? Basically that lah. And we are not producing our own vaccine as for now. We hope we will produce lah. Basically kita penting juga kena produce vaksin sebab kita must be self-sufficient lah. Tapi we are going to that area lah. At least at least influenza tu penting juga kita produce. Tapi kita working on it lah. Memang kita hopefully Malaysia will be one vaccine producing company for our population. Tapi going back to that question about sama ada kita tak ada BSL 3 tapi kita ada what we call BSL 3 plus. BSL 3 plus ini memang ada satu lab yang ada buat masa ni di Malaysia, satu lab saja di Aimar Setialam. Ini kompleks baru Aimar di Setialam ni memang kita ada what we call BSL 3 plus lah. Di mana di sana kita memang bekerja tapi kita tak ada depend on macam astronaut suit. Kita guna what we call pepper. Pepper ini memang ada pernafasan tapi dia filter the air lah from ni. So which means we can work but we're not working on the BSL 4 organism lah. Kenapa kita ada BSL 3 plus dan jangan salah sangka? Sebab bila ada kes yang macam unknown organism, benda yang you tak tahu is benda yang membahayakan. We never know. Macam Nipah tu 2019 ni memang kita dapat tapi masa itu we don't know what we're dealing kan. Because of that kita ada BSL 3 plus untuk pastikan bila ada apa-apa organism yang kita tak kenal, basically yang tak pasti kita tak terdedah lah kepada kita, tak boleh memberi risiko kan. Which means selamat lagi bekerja di dalam BSL 3 dengan full whatever PP daripada so you have to look at risiko lah. Sebab itu masa macam apa Dr. Rohani sebut SARS coronavirus 2003 ni, unfortunately lah frontliners healthcare provider ni memang expose. Unfortunately lah, sebab tu mereka terus nak pergi jumpa pesakit dan buat care kan. Betul. Tapi right now lepas kejadian itu memang ada standard PPE lah, kena pastikan pakai respirator. Of course you nak take care of the patient but you kena jaga diri sendiri kan. Healthcare provider memang meninggal dunia lah, unfortunately lah, sad for them, but that's what lah, in the line of duty they don't care of themselves, they pergi juga
Tapi lepas kejadian SARS-CoV 2003 kita dah buat lain lah. Memang Malaysia tak ada kes lah masa tu ada perawada. Tapi unfortunately ada juga kes di Hong Kong, di Singapore lah. But as a result, as a move forward, memang tak ada lagi lah. Kita pastikan healthcare kit provider tu terutama sampai sampel. Because macam SARS coronavirus ni, looking at pathogenesis ni, dia memang cause pneumonia. Pneumonia maksud dia adalah lower respiratory kan. Sampel apa yang kena ambil ialah sampel yang bagus ialah daripada ini. So apa yang perlukan ialah sputum. So macam mana nak produce sputum kan? So dia kena cough. Semasa cough tu kan bila kan, so sebab itu kita kena make sure dia ambil precaution. Basically these are cara-cara pengambilan dia aerosolize kan dia punya not aerosolize lah, it's droplet. Droplet lah, basically that. So we have to take the precaution. Tapi ini adalah cara-cara kita mengumumkan kes yang kemungkinan positif. Not to say everybody you kena buat. Ini adalah bila kita merawat pesakit di hospital, nak ambil sampel, frontliners kita akan menggunakan PP yang khas untuk ambil sampel dan manage lah. Kalau orang lain cerita. Ini adalah patient under investigation tahu, lain definition, contact tu lain. So contact tu lain cerita lah macam mana PP. Basically very important kita pakai PP. So dekat makmal kita pun memang ada cara-cara macam mana kita melindungi staff, and same time kita also nak tahu lah sebab tu kita kena pastikan lah. So ujian yang kita jalankan di IMR untuk COVID-19 ini, kita tak membuat isolation virus lagi lah. Isolation memang kita akan start buat esok. Esok pun kita kerja. So esok kita akan start di mana kita akan untuk dapatkan virus untuk kajian lah selanjutnya. Tapi ujian yang kita buat ni dipanggil real time PCR ni tidak perlu buat di dalam makmal Basel 3 lah. Cuma kita akan buat satu step yang dipanggil inactivate the virus lah. Kita akan bunuh. So kita ambil ELICOT, katakan patient kita ambil nasopharyngeal swab atau oropharyngeal swab. It comes in our swab tu kita akan proses. Kita akan bagi dua. Satu tu kita letak dalam freezer supaya kita akan buat isolation kemudian. Satu sampel tu kita akan inactivate pada suhu. Seperti saya kata ni, this COVID ni is a very fragile virus lah. Dia envelope kan. Panaskan at 65 degrees dia boleh mati. Lepas tu kita akan buat PCR lah untuk confirmkan case lah. So dia precaution kita ambil lah because very important. We don't want a lab acquired coronavirus because itu memang menunjukkan staff tidak dilatih dengan staff tidak menggunakan PPE lah. So very important. Seperti yang Dr. Hani kata, memang our infectious disease hospital macam Sungai Buloh Hospital, kita ada negative pressure room di mana kita akan masukkan patient yang ada positif ni masuk, and then healthcare workers kita pun pakai PPE yang tertentu lah. Ini adalah case post confirm lah. So basically you have to do what we call as buat risiko assessment risiko dan tengok macam mana basically that. Right. Terima kasih doktor. Sama. Alright. Dr. Patrick, kita dikejutkan juga dengan berita salah seorang daripada pakar mata di sebuah hospital di Wuhan yang turut sama merawat pesakit COVID-19 ni. Beliau dijangkiti akhirnya dan mengidap pneumonia, secondary to the COVID-19. Dan dalam selepas beberapa hari, selepas 7 hari beliau telah meninggal dunia. Ramai yang ingin bertanya lah dari segi klinikalnya, apa sebenarnya yang membunuh pesakit-pesakit ni sampai ramai kadar kematian juga. Adakah pneumonia ataupun disebabkan oleh serangan virus ni kepada organ-organ yang lain? Itu satu. Yang keduanya, how virulent virus ni sehingga menyebabkan pneumonia di waktu awal jangkitan, dan how early is early the pneumonia tu boleh set in, dan can you detect early the pneumonic changes ni dengan modalities yang sedia ada supaya rawatan yang sepatutnya dapat diteruskanlah. Dan dalam masa yang sama ada juga yang bertanya mengenai pneumonia in COVID-19 ni, dia punya tahap severity dia adakah sama dengan pneumonia yang kita pernah rawat waktu H1N1 dan SARS dulu? Mungkin doktor boleh bagi penjelasan. I'll try to answer the question this way. So when you get this COVID-19, the good news is about 81%, 82% will be very mild. You will come out from the hospital by 3 to 7 days. Alhamdulillah, that's a good news. So it's mild disease at the moment, and about maybe 12%, 15% you get a bit of severe disease, and 2% is very critical, and so it's 2%
that gets into trouble. And when we looked at this 2%, one of the risk factor for that is actually age. So of course, the older you are looking like 70s to 80s, then you get into trouble. And if you have a lot of medical problem, hypertension, diabetes, kidney problems, then you get into trouble. Or if you come in a bit late in terms of supportive therapy, oxygenation, fluids and everything, then you get into trouble. So that is the one that the patients are dying from. So these are the high risk group. But otherwise, it looks like a very mild disease, 81%. So now we have about 2,000 over deaths out of 76,000. But if you look at influenza, when we, not to make fun of influenza, but influenza kills about 400,000 people a year. 400,000 people a year. Nobody banned flights, nobody closed schools, life goes on, although influenza kills 400,000 people a year, just to put things in perspective. So unlike what you have heard from the previous place, SARS, the death rate is around 10%, and MERS is around 34%, and so this one, the death rate is around 2%. So MERS-CoV lagi tinggi lah, ya? MERS is 30% over death rate, mostly in the hospital nosocomial infection, whereas this new COVID-19 is only around 2%. And so influenza is around 0.4% death rate. So, but anyway, the good news is 81%, you will just get it like a normal viral disease and you recover. Okay, so that's the good news. Again, the symptoms we notice, we always suspect people who have normal white cell count, cell darah putih normal. X-ray, if you do early, sometimes it's normal looking. Toward the first end week or second week, sometimes the X-ray can progress. So 30-40% can be normal looking X-ray. You repeat 4-5 days later, they can progress. Depends on the hospital. If your hospital can do early CT scan, then you can pick up patients with changes in the lungs, especially in the outside of the lung. You see some nodules or dot in the lung. But some of them, very strangely, they appear normal. They don't have much symptoms. So that is also something we notice. But like I said, usually in the second week, those patients is very old with a lot of medical problem, then they tend to progress. And what we notice is they develop something called ARDS, acute respiratory distress syndrome. Right. We think the lung is like flooded with water. A lot of this infection, inflammation, so have difficulty breathing. Right. So they need supportive oxygen therapy. Again, a lot of them recovered. Some need some therapy. We are still experimenting. Some we use a HIV drug. Some of us, we have treated some in Malaysia with a HIV drug. All right. In China, they are using other modalities, some interferon, and past 2 days they approved a new antiviral drug in China to be used. Yeah. So we don't know but it's approved in China. So we don't know how good is it, but they just approved a new antiviral drug. So otherwise, most of the cases seem to recover on their own. Okay. Alhamdulillah, thank you, Doktor. Alright, kita bernasib baik sebab kebanyakan pesakit-pesakit yang dijangkiti oleh virus ni recover dengan sembuh dengan keadaan yang sangat bagus berbanding dengan virus-virus yang lain, ya. Okey. Alright. Saudara Akmal, ya. Okey. Doktor ingin bertanya sebagai seorang mahasiswa, apakah yang you rasa mengenai strategi kesiapsiagaan yang kita laksanakan di UKM ni, adakah ia mencukupi? Okey. Adakah ia boleh mengurangkan kerisauan mahasiswa? Okey. Sebab ataupun adakah you rasa masih tidak mencukupi berbanding dengan universiti-universiti yang lain? Okey. Sebab kita sedia maklum ada juga mahasiswa universiti yang berpiket, ya, semata-mata ingin mengatakan yang gerak kerja yang dilaksanakan di universiti ini tidak mencukupi dan membahayakan mahasiswa dan sebagainya. Sebab kalau boleh kita sedia bekerjasama
dan berkomunikasi antara pihak universiti dan mahasiswa supaya miscommunication komunikasi failure itu tidak berlaku lah. Okey. Apa pendapat saudara sebagai YDP? Seperti yang saya dah cakap tadi lah, universiti dah jalankan langkah di mana selepas pemeriksaan di KLIA, universiti sendiri ada pemeriksaan di blok hostel pelajar antarabangsa. Okey. Jadi bila detection, kalau contoh ada detection kat situ, bagi kami dah cukup lah. Contoh dia, tak perlulah kita sampai nak cuti sebenarnya. Alright. Sampai nak tangguh semua kelas tu, bagi saya ada tu agak berlebihan lah. Sebab Bagus saudara Akmal. bukan sebab apa, sebab kami bawa kepada pembincangan bersama MPP semua. Alright. Semua sebulat suara kecuali FEP lah. Sebabkan FEP ni student China tu ramai. So dia orang memang risau sangat, and nak dibandingkan dengan fakulti-fakulti lain, kami tak serisau tu sebab nak encounter student daripada China ni susah. Jadi adakah kami berisiko untuk berjangkit dengan penyakit tu? Jadi apa yang universiti lakukan tu bagi kami dah cukup, dengan pemeriksaan kesihatan dekat blok di blok pelajar antarabangsa, dan universiti juga membantu kami, pusat kesihatan membantu kami memberikan face mask secara percuma, dan saya dimaklumkan mungkin akan datang hand sanitizer yang percuma juga untuk kita edarkan kepada pelajar. InsyaAllah kalau kita ada bajet Tan Sri. Jadi dengan semua jabatan-jabatan di universiti ni, PKU bekerjasama dengan MPP, jadi tak ada masalah. Tak ada masalah sekali, alhamdulillah. Benda tu dah cukup lah. Ya. Okey. Terima kasih saudara Akmal.